Seterusnya adalah berkaitan dengan sekurang-kurang suci. Khamsata asyara wala hadda li aktsarihi. Sekurang-kurang suci ni dia senang aja. 15 hari kan. 15 hari sama juga 24 jam kali 15. Tu maksud dia. Sama juga. Dia punya kiraan dia adalah pakai jam. Sekurang-kurang suci dia ada macam ni. Dia ada bainal haidatain. Suci lah, kita panggil suci ni. Suci ni dia ada bainal haidatain, ada. Dia ada bainan nifasain. Dia ada bainah al-haidati wan nifas. Dan ada satu lagi bainan nifasi wal haidah. Ini ada 4. Ada 4 ihtimal dia panggil, kemungkinan. Suci ni yang kita bahaskan yang nombor 1 je. Tapi suci ni yang dikatakan minima dia 15 hari hanya yang nombor 1. Yang dikatakan disyaratkan minima dia 15 hari hanya yang nombor 1 sahaja. Faham? Maksudnya suci di antara nombor 2, nombor 3, nombor 4 tidak disyaratkan 15 hari untuk mengesahkan dia adalah suci. Faham? Faham ke faham? Faham kan? Setakat ni faham lah. Nombor 1 sahaja yang disyaratkan 15 hari, 3 lagi tak disyaratkan. Simple je. Kesusah faham? Faham kan? Okey. Baru kita pergi kepada perincian. Okey, kita ambil ini dululah sebelum kita pergi yang ni. Tadi mula-mula kita dah sebut, maknanya kalau dia dalam tempoh suci, darah datang belum sampai lagi 15 hari, maka darah itu bukan haid. Okey? Okey, ada satu masalah. Mas'alatun. Furu' lah. Iaitu satu orang perempuan dia keluar, dia suci macam ni. Dia suci baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 12 hari. Kita tulis macam ni. Dia baru 12 hari. Kemudian darah keluar, dia tanda dia macam tu. Yang kamu kena belajar ni, yang kelebihan yang Pak Kia ini, cara menulis. Cara dia punya formula, macam kita belajar matematik kan ada cikgu macam-macam cara dia tulis kan. So yang Pak Kia tu dia punya cara tu yang special, cara dia tulis, cara dia nak tanda. So sekarang ni darah tu kita katalah dia mai 7 hari macam tu. Jadi kita buat garis ni, maksudnya dia keluar darah. Garis tu maksudnya keluar darah lah. Yang tak garis tu tak keluar darah. Okey, dia macam ni. 12 7. Keluar darah tak keluar darah? Tak cukup lagi 15 hari. Yang 12 hari ni confirm suci kan? Okey, itu dah S, suci. Kita tak boleh hukum hari ke-13 tu haid. Sebab dia tak boleh jadi haid kalau belum cukup 15. Tak boleh. Tak boleh. Maka kita kena ambil beberapa hari dari hari yang keluar darah tu untuk mencukupkan 15 hari. Yang balance baru kita hukum haid. Itu kaedah dia. Faham? Nama tu dipanggil takmilatul haid. Faham? Takmilatul tuhri. Dia panggil apa? Takmilan lit-tuhri. Mengambil beberapa hari dari hari keluar darah. Bukan kita guna istilah mengambil beberapa hari dari haid. Hari haid, salah kan perkataan tu. Itu kita dah hukum 7 tu haid. Kita tak kata 7 ni haid. Kita mengambil beberapa hari dari hari keluar darah, iaitu berapa hari? Hari berapa keluar darah berapa hari? 7 hari kita ambil bagi cukup 15. Yang baki tu baru kita jadikan dia haid. So, ambil berapa hari? Ambil 3 hari kan?
Kita ambil 3 hari, kita potong macam ni. Daripada 7 kita potong, 3 kita letak sini, kita letak sini, 4 tak sini. Okey, maka kita tulis kat bawah ni apa? IST. Maksudnya 3 hari tu istihadah. Faham? Suci lah. 4 ni haid. Maka kenapa dibuat begitu? Takmilan lit-tuhri. Ni masalah ni, masalah takmilan senang je. Hafal je, satu je masalah. Takmilan lit-tuhri, untuk apa ni, menyempurnakan hari suci. Kau apa dah? Kau apa ni? 7.5? Oh, 75. Panjang lagi. Masih sejuk. Ini faham kan? Senang aja. Okey, ini masalah tak betul. Gabi dah cukup. Takmilan tu. Tapi yang kena faham tu dia punya cara tulis tu. Cara tulis tu yang penting. Okey? Habis. Bainan nifasain. Itu kita skip dulu. Macam mana boleh berlaku? Macam mana? Dia baru beranak, tak sampai 5 hari beranak lagi. Macam mana surah dia? Itu nak tasawur tu. Kan? Siapa boleh kita tasawur? Siapa? Kembar. Lain? Dalam waktu nifas kan, nifas kan 60 hari. Lepas tu berlakunya nakok. Contohnya 15 hari nifas, kita ada nakok sikit dalam 2 hari, sudah tambah. Tak apa. Nifas itu skip dulu. Tadi bagi contoh apa? Kembar. Tak betul. Kembar tak betul. Sebab apakah ta'rif darah nifas? Darah nifas ni adalah damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ba'da faraghihi. Jadi darah yang keluar antara anak pertama dengan anak kedua bukan darah nifas. Bukan. Kerana dalam perut ada lagi seorang. Darah nifas hanya dipanggil darah nifas bila rahim kosong daripada anak. Faham? So darah tengah-tengah tu bukan nifas. Sebab memang dia dah kosong daripada anak pertama, tapi dalam ada lagi seorang lagi. So dia mesti kosong di kedua-duanya, barulah darah itu boleh dihukum nifas. So nanti kita akan belajar dalam bab nifas. Ini haid dulu. Di antara haid dan nifas, macam mana boleh berlaku di antara haid dan nifas? Maksudnya dia keluar haid, kemudian dia keluar nifas. Maksudnya apa? Macam mana? Maksudnya masa dia mengandung dia keluar haid. Dia hanya boleh berlaku kalau kita gambarkan masa mengandung keluar haid. Betul? Betul ke salah? Okey. Soalan dia, adakah darah yang keluar ketika mengandung itu dihukum haid? Ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang muktamad, damul hamil juga adalah haid fil asah. Fil azhar ke fil asah dalam minhaj akan baca. Okey, untuk faham masalah ni kita kena basekan dulu atas pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya darah yang keluar ketika wanita itu mengandung masih boleh dihukum, ataupun masih boleh dihukum sebagai darah haid. Dia baru jadi isu ni. Kalau atas pendapat muqabil, dia tak jadi isu ni. Okey. Dalam mazhab Hanafi misalnya tidak dihukum sebagai haid, dan dia juga satu wajah dalam mazhab Syafi'i. Masing-masing adalah perbahasan tu kenapa begitu begini, tetapi kita basekan dulu perbahasan kita atas pendapat bahawasanya dia adalah darah haid. Okey. Jadi macam mana boleh berlaku suci di antara haid dan nifas? Dia biasanya sampai masalah ni, maka kita akan belajar satu masalah. Kita akan belajar masalah ni.
kita akan belajar masalah nombor ni, BTST. Kalau kau pakai dia sebut macam ni, dia sebut dalam bahasa Indonesia BTST, kan? BTST. So kita nukil macam yang dia sebut lah. So saya akan sebut BTST. Apa maksud BT? Apa maksud ST? Tahu kan kenapa Indonesia sebut B? Sebab apa? Sebab Belanda. Dia orang sebut bahasa Roman tu Belanda punya sebutan. Sebab tu sebut WC, bukan WC. Belanda sebut W. Okey, sebab dia orang dijajah Belanda yang terakhir ni. BT ni maksudnya belum terasa. Belum terasa. ST sudah terasa. Betul lah. BT ni belum terasa. ST sudah terasa. Ada satu darah dipanggil yang dibahaskan oleh fuqaha kita. Nama darah tu namanya damu talq. Damu talq. Dalam Quran Allah berfirman mengisahkan Siti Maryam alaihissalam, فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. So dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Fa'aja'aha, ja'a datang, aja'a membawa datang, fa'il muta'addi, telah membawa datang akan beliau. Makhad, kita belajar dalam zakat bintul makhad, kan? Beranak, maksudnya beranak tu, sakit beranak tu membawa dia ke perdu pohon tamar. Jizat, perdu maksud batang pohon tamar. Dia nak menjauhkan diri ketika rasa nak beranak, dalam keadaan seorang diri, dalam keadaan dia nak jawab apa pada kaum dia. Orang akan tuduh dia sebagai melakukan perbuatan yang tak betul sedangkan dia tidak pernah berlaku. Lalu dia mengatakan ya laitani mittu qabla hadha, alangkah baiknya aku mati sebelum hari ini supaya aku dah orang tak ingat, tak kenal, nasyan mansiyah. Tetapi berlakulah peristiwa rupanya yang disangka tak elok untuknya. Allah Ta'ala telah berikan anak yang merupakan Nabi Isa AS. Okey, sekarang ni darah yang keluar ketika sakit beranak. Jadi perempuan yang nak beranak ni, dia akan kira, doktor akan tanya ataupun dia tahulah kalau dah biasa, kekerapan sakit tu berapa kali, kan? Setiap 1 jam ke, setiap beberapa minit ke? Itu kalau makin kerap sakit, maka dia menunjukkan dia hampir untuk beranak, kan? Dia akan kira berapa kali. Jadi kalaulah masa dia tengah sakit tu, darah keluar, itu dia panggil dam talq. Talq ni sakit beranak. Talq tu terjemahan dia sakit beranak. Faham? Bukan beranak, sakit beranak. Samalah juga darah yang keluar seiring dengan anak. Masa anak keluar ada darah, itu pun bukan nifas juga. Sebab anak tak habis keluar lagi. Sebelum beranak, seiring beranak, semasa sakit. Jadi fuqaha kita bahaskan darah ni haid ke bukan haid, ataupun nifas tu memang bukanlah haid ataupun bukan haid. Kenapa penting pembahasan tu? Biasa ditanya bila perempuan nak beranak, dia wajib semayang ke tak wajib semayang, kan? Kalau kita kata dia sedang berada dalam keadaan haid, dia tak wajib semayang, betul tak? Orang haid tak wajib semayang. Kalau kita kata tidak, maka dia wajib semayang. Maka macam mana? Jawapan dia tidak ada satu jawapan. Dia ada fafihi tafsil. Maksudnya ada surah darah tu haid, ada surah tidak haid.
Jadi jawapan dia tafsil. Jadi ini pun perkara yang kita belajar dalam fiqh ni. Diajarlah. Jadi kalau di India Pakistan ni dia ada orang yang belajar habis sistem pengajian dia panggil Deobandi kan, yang berakhir dengan Dauratul Hadis. Dauratul Hadis ni maksudnya di tahun akhir akan belajar Kutubus Sittah, seperti Ustaz Syauqi belajar itu manhaj, itu manhaj pengajian. Di kaedah pengajian kita belajar hadis hujung bukan awal. Itu pelajaran yang betul. Faham? Kita belajar alat dulu baru pergi kepada sumber. Hadis ni sumber. Tapi alat tak reti pakai lagi, macam mana nak pergi? Ke terjun tu belajar dulu, kenal dulu. Benda apa ni? Alat pandai baru masuk ke dalam sumber kan. Itu memang kaedah pengajian yang betul. Maka di hujungnya Dauratul Hadis. Kemudian selepas belajar yang tamat tu dia boleh ambil takhasus pula. Dia kaedah ulama dulu belajar secara umumnya tidak belajar kaedah takhasus. Takhasus maksudnya hanya tumpu pada satu pengajian sahaja. Dia punya kaedah ulama dahulu dia panggil musyarakah. Mula-mula kena belajar semua fan. Semua. Paling kurang kita tahu maqasid dan masail biasa masalah tu. Maksudnya dalam mantik kita belajar maqasid. Maqasid bukan maqasid yang usul fiqh tu, maksudnya isu-isu utama yang ada dalam fan tu. Maksudnya tak adalah, memang kita ni bukan kuliah falsafah apa ilmu kalam, tapi tak adalah jahil sangat, tahulah juga mantik tu. Kita belajarlah kitab nombor 1, kitab tahap 1, tahap 2. Usul fiqh kita ada belajar. Itu dia panggil musyarakah. Dia panggil alim musyarik. Kemudian bila dia dah belajar semua fan, maka barulah pergi kepada takhasus. Okey, dia lebih minat apa? Fiqh. So dia mendalam lagi. Maksudnya kalau kitab lain dia belajar kitab tahap 1, tahap 2, fiqh dia belajar sampai yang paling tinggi, baru masuk kepada takhasus. Macam ulama dahulu kan, walaupun ini mufassir tapi bukan maknanya dia tak tahu ilmu dia, tak. Semua musyarak. Jadi alim musyarik dia panggil. Bukan alim mutakhassis. Mutakhassis selepas sudah ada musyarakah dalam semua fan. Sebab itu kita jangan menjauhkan diri daripada belajar mana-mana fan. Tak betul kaedah tu. Kalau ada peluang belajar khususnya benda yang penting lah. Contohnya orang tu dia belajar qiraat. Bas qiraat. Tak nak belajar fiqh langsung, tak betul. Lagi tak betul yang tu, kan? So belajar ilmu kan. Kalau ilmu tu ilmu bahasa Cina, kalau kita boleh belajar ilmu fan. Apa tadi kalau ilmu agama barulah. Dan benda ni selalu disebut oleh Dr. Usamah ke Syekh Ali tentang manhaj mutakamil. Dia mesti keseluruhan itu dipelajari, baru dia bentuk fikrah yang betul. Barulah dia punya kefahaman itu menyeluruh, kerana sesuatu benda tu difahami dengan bantuan pelbagai ilmu, bukan satu ilmu saja yang boleh bantu orang tu faham sesuatu isu. Okey, apa tadi masuk tajuk ni? Lupa dah jauh dah. Terasa tak, apa dia punya sabab-musabab dia? Tak, itu saya ingat. Tak. Apa dia punya sebab masuk musyarakah tadi tu? Bukan. Semua tak ingat. Tak, dia punya munasabah masuk tajuk tadi tu. Kat mana tu dia punya masuk tu? Maksudnya saya nak sebut tentang jawapan. Dia orang yang belajar fiqh ni ataupun belajar fatwa, jadi kan pun ada fatwa memang diajar. Dia satu, kita faham isu tu, kita juga kena belajar cara jawab soalan tu menggunakan perkataan yang betul, teks yang betul, ayat yang betul. Benda itu perlu dilatih. Sebab itu walaupun kita sekarang ni keseronokan menjawab soalan kan, jadi semua dia komen, dia tulis, walaupun dia tengah belajar lagi tapi dah mula menulis perbahasan, menjawab komen-komen orang tanya dalam WhatsApp. Tak perlu. Itu bukan kerja kita. Sebab menjawab soalan ni dia ada fun dia ada kaedah dia. Penggunaan ayat. Jadi orang yang saya dah sebut tu, kalau di India Pakistan dia ada satu kos namanya ifta.
Ifta ni umum, maksudnya banyak madrasah dia ada darul ifta, memang belajar asing setahun pula. Dia akan belajar di bawah pengawasan seorang mufti madrasah tu lah. So antara latihan yang dibuat, pelajar tu dia perlu menjawab soalan yang diberikan, contohnya bagi 500. So mufti sab tu dia akan tengok dua perkara. Satu, jawapan yang betul itu memang basic lah, mesti kena betul kan, benda haram sebut halal pula. Tapi cara budak tu jawab, penggunaan ayat dia, antaranya dia tak boleh menggunakan ayat yang mewahamkan pemahaman salah. Memang betul, dia masukkan betul, tapi ayat dia tu tak tepat. Nanti pembaca akan faham benda yang salah. Itu pun akan ditasahihkan. Okey, kamu ambil balik kertas ni, tulis balik, baiki lagi ayat tu, sampai lepas tu dia jadi satu orang terlatih dalam menjawab fatwa. So fatwa itu menjawab soalan fiqh, dia perlu dilatih kan, latih menjawab. Memang dia faham kitab tu, tapi dia nak jawab soalan itu dah jadi benda lain, yang perlu dilatih di bawah perakuan guru, bukan dia sendiri latih diri dia sendiri. Siapa iktiraf dia kan, dia mesti ada guru iktiraf, oh kamu sudah boleh, maksudnya ayat yang kamu digunakan dah boleh. Itu yang saya nak masukkan. Maksud saya, bila kita belajar fiqh, kadang-kadang masalah tu dia tafsil, kita kena jawab tafsil. Contohnya macam ni kan, damu talq ni haid ke bukan haid? Contohlah satu orang dia kata haid, salah kan, bukan haid pun salah, maka jawapan yang tepat ada tafsil kan. Kadang-kadang haid, kadang-kadang bukan haid. Itu maksudnya, bila sesuatu isu tu jawapannya tafsil, kita kena jawab tafsil. Kalau jawapannya satu, kita jawab satu kan. Menjawab jawapan yang tafsil dengan cara tak tafsil, maka dia tak tepat. Maka damu talqin ni macam mana untuk kita hukum dia sebagai haid? Haid berapa syarat? Siapa ingat? Damu talqin, cabut. Damu talqin ni untuk kita hukum dia sebagai haid, jadi saya baca daripada Allahumma salli. ...24 jam. Okey. Mana aneh. Darah yang dikeluarkan wanita hamil itu hukumnya termasuk darah haid. Okey. Dengan syarat, yang ni dia nak terangkan syarat darah yang dikeluarkan oleh wanita haid itu dikira sebagai wanita hamil itu dikira sebagai haid. Pertama, syarat dia, darah itu dia kena keluar mesti mencapai 24 jam. Okey, itu jelas. Dan tidak melebihi dari 15 hari 15 malam, serta dikeluarkan dalam keadaan belum terasa akan melahirkan. Sedangkan darah yang lamanya kurang dari 24 jam disebut dari sahabah, dan darah yang dikeluarkan sesudah terasa akan melahirkan meskipun mencapai 24 jam yang tidak bersambung dengan haid sebelumnya juga dipanggil darah istihadah. Dia macam ni.
damu talqin ni dia akan dihukum sebagai darah haid dengan syarat pertama. Pertama, masbuqun bi dami haidin. Masbuq itu maksudnya didahului. Kemudian yang kedua adalah bidami haidin muttasilin. Ini syarat kedua. Bihi. Ini syarat dia. Apa maksud dia? Darah talq ni kita hanya akan hukum dia darah haid pertama. Kita akan hukum dia darah haid pertama bila dia didahului oleh darah haid. Okey, darah haid. Yang kedua, darah haid itu bersambung dengan dia, tak ada gap. Tak faham? Okey, tak faham, bagus tu, tak faham. Sebab dia mula-mula tak faham, baru faham. Sebab itu Quran dimulakan dengan alif lam mim, supaya orang kata saya tak faham. Kalau siapa kata saya faham, dia jadi tak faham. Faham ke ayat tu? Maksudnya nak belajar ilmu kena iktiraf diri tu jahil dulu, barulah Allah bagi ilmu kan. Sebab itu Quran dimulakan dengan alif lam mim, Allahu a'lamu bi raddih. Baru Allah bagi ilmu lepas tu, zalikal kitabu la raiba fi, dan ila akhir. Okey, saya bagi belum terasa sudah terasa, belum terasa sudah terasa. Okey, kita bagi contohlah. Belum terasa 24 jam. Apa dia? Kalau bahasa KL, terasa. Ada juga soalan tu, terasa. Kalau terasi, itu belacan. Bahasa Indonesia, terasi. Anda serius ke tanya soalan tu? Terasa. Terasa sakit. Tu tak faham apa maksud terasa. Sebab dia pendek kan. So Indonesia dia biasa short form. Contohnya Majak lah, dia suka pendek. Contohnya satu orang, dia panggil apa? Akronim. Macam-macam lah ada. Medsos itu asal dari sana. Kan kata medsos, media sosial. Ada satu orang tu, dia datang jumpa kawan dia. Okey, saya nak pergi Urdu kejap. Saya nak pergi mana? Urdu. Apa maksudnya? Saya nak pergi urusan dunia. Urdu. Short form betul. Maksudnya nak pergi kerja. Nak pergi Urdu sekejap, urusan dunia. Okey, belum terasa 24. Allahu Akbar. Jadi belum terasa sakit. Maksudnya dia belum terasa sakit tapi darah dah keluar. Itu maksud yang nombor-nombor tu, dia punya tempoh. Maksudnya belum terasa sakit, darah dah keluar. Okey? Sudah terasa sakit dan darah keluar. Damu talqin tu lah. Damu talqin yang sudah terasa tu. Faham kan? Terasa sakit. Kaedah dia, sekarang ni kita nak hukum bendalah ni. Ni 5 jam, ni jam, 5 jam, 6 jam, macam itulah 24 jam. Sekarang ni okey, saya bagi kaedah ni, saya rasa boleh jawab soalan tu. Syarat untuk darah damu talqin ni yang kat sini ni. Sekarang kita letak kat sini, nak letak apa? Nak letak H haid ataupun nak letak istihadah IST. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syarat pertama, hendaklah darah itu, darah yang keluar sebelum terasa tu, maksudnya
bete tu, belum terasa tu, darah sebelum itu 24 jam. Dia punya ayat tepat dia, hendaklah dia didahului oleh darah haid, kan? Jadi darah haid ni kan kena 24 jam. Faham? 24 jam ke atas. Jadi hendaklah darah yang keluar semasa terasa, ST tu hendaklah didahului oleh darah haid. Faham kan? Yang kedua, hendaklah darah haid itu bersambung dengan dia, muttasil. Okey, saya bagi dia punya isyarat dia. Macam ni. Ini maksudnya bersambung. Muttasil lah. Bersambung mana keluar lepas tu dah sakit beranak pula. Sambung. Itu masuk bersambung. Tidak. Okey. Bersambung tak bersambung? Okey, sekarang ni kita jawab. Saya dah bagi 2 syarat. Okey, jawab. Yang pertama. Ni, 5 ni nak berbual apa? H ke IST? H. H ya? Pasti ya? Okey, H. Sebab 2 syarat tu cukup tak? Cukup? Iaitu apa 2 syarat tu? Didahului oleh mana darah haid tu? 24 jam tu haid. Okey, haid. Kena tulis haid jugalah sini. Okey. Yang seterusnya. 5 tu hukum apa? 5 tu hukum apa? Haid juga? IST ke GST? IST. Sebab syarat nombor berapa tak cukup? Kedua-dua syarat tak cukup ke ataupun salah satu syarat tak cukup? Syarat yang mana? Bersambung kan? So tak bersambung kan? Maksudnya IST, istihadah. Di istihadah ke damu fasad itu istilah tu basit je. Ada ulama kata darah ni dipanggil fasad, tak panggil istihadah. Tapi benda tu sama je hukum. Istihadah ke fasad ke dulu suci kan. Ada ulama kata yang damu talqi orang panggil fasad. Tapi sebenarnya tak ada beza pun segi hukum. So tak. Okey, yang ni pula 24 ni hukum apa pula? 24 ni maksudnya macam ni lah. Dia beranak 15 hari bulan. Masa 13 hari bulan tu dia keluar darah 24 jam. Lepas tu berhenti. Selang sehari dia beranak. Itu maksud dia ada terputus. Tak kisahlah selang sehari ke, selang 3 jam ke 4 jam, janji dia bukan sambung. Itu maksud tak sambung. Faham tak? Maksudnya dia beranak pada tarikh 15, pada tarikh 13 dia keluar darah 24 jam, dan darah itu maksudnya keluar ketika dia mengandung. Betul? Boleh tak darah tu dihukum haid? Boleh tak? Boleh, sebab itu pendapat yang muktamad. Kemudian hari ke-14 tak keluar darah langsung. Kemudian hari ke-15 dia berlaku ni lah, nak beranak, ada sakit. Masa tengah sakit tu keluar darah. Jadi itu yang dimasukkan. Keluar pula 5 jam. 5 jam sebelum nak beranak tu darah. Jadi darah tu haid ke bukan? Kan saya sebut faedah dia apa? Kalaulah kita hukum darah tu haid, maksudnya masa dia tengah sakit dia tak boleh sembahyang. Sebab dia haid. Faham? Itu faedah belajar tajuk ni. Dia nak kena sembahyang ke tak kena sembahyang? Kalau dia tak sembahyang, dia kena qada ke tak kena qada? Maksudnya kalau kita hukum dia kena sembahyang tapi dia tak buat, tak larat sangat contoh, dia kena qada lah. Di situ faedah mempelajari damu talqin ini adakah haid ataupun bukan. Okey. Yang ini haid ke bukan? 24 ni apa? Haid kan? Sebab cukup syarat lah 24 jam. Okey. Okey, seterusnya. Senang aja. 6 hukum apa? 6 jam. Fafi tafsir lah ni. Dengar fafi tafsir. Apa dia? Kalau apa? 1 jam.
Ikutlah. Muttasil ke, munfasil ke. Nampak? Ada beza. Maksudnya kalau muttasil lain, munfasil lain. Begitu? Apa dia? Bagi jawab. Okey, kalau muttasil apa? Jadi apa? Kalau muttasil kalau muttasil IST. Kalau munfasil GST. IST juga. Maksudnya tak ada tafsir lah. Itu ada tafsir. Yang ada tafsir tu bagi tahu. Siapa yang nak jawab? Dia nak jawab ni berdasarkan dua syarat tu je. Dia bukan lari mana pun. Sebab itu kita kata bila nak faham fiqh, kita kena ingat dia punya syarat dia. Dia yang tu je. Dua tu cukup ke tak cukup syarat? Rasa-rasa cukup tak? Dua syarat tu. Kat mana? Syarat nombor mana yang tak cukup? Nombor satu, kita andailah dia punya surah dia muttasil. Syarat nombor satu iaitu hendaklah didahului oleh darah haid. So 23 tu tak boleh panggil darah haid ke? Tak boleh sebab darah haid 24 jam. Itulah. Faham? Kalaulah contohnya kat sini kita tukar jadi pangkah, dia dah dua sebab tak cukup lah. Kan? Pertama, tidak didahului oleh darah haid. Yang kedua, itu. Faham kan? Okey. So maknanya IST lah. Sebab tu kita tak tulis apa-apa, sama je. Ini ke ini sama je hukum dia. IST. Ini apa? Di 23 tu apa pula? 23? IST. Betul. IST istihadah. Sebab apa tak boleh panggil haid? Tak cukup 24 jam. Sama. Calon. Yang ni ini lagi senang. Yang ni masa sakit je keluar. Masa sebelum tu keluar langsung. Yang ni apa? IST. Ni lagi senang lah. Ni lagi tak cukup syarat. Basic pun tak ada. Bas. So kalau kita yang ni tadi dua tu syarat darah talq untuk dihukum haid kan. Apakah syarat darah damul hamil dipanggil? Damul hamil. Sekarang kita belajar damul hamil. Darah yang keluar dari seorang wanita yang sedang mengandung untuk dihukum haid. Syarat dia pertama tidak kurang daripada 24 jam, sama macam syarat biasa. Syarat dia yang kedua tidak melebihi 15 hari. Dan syarat dia yang ketiga, yang ketiga tu penting, sebahagian 24 jam itu tidak keluar ketika dia sakit nak beranak. Syarat nombor 3 tu faham tak? Syarat nombor 1 senang, 24 jam. Syarat nombor 2 jangan lebih 15 hari. Syarat nombor 3 hendaklah darah yang 24 jam itu sebahagiannya tidak keluar ketika dia sedang sakit. Maksud dia macam ni lah. Macam ni. Contoh dia BTST kan 24 sambung. Maksudnya darah dia keluar keseluruhannya 24 jam tu tak? Tapi sebahagian 24 jam tu keluar masa sakit beranak. Betul tak? Maka tak boleh panggil haid. Kita nak semua 24 jam tu keluar sebelum sakit beranak, baru boleh panggil haid. Faham kan? Ni 24 jam. Tapi kenapa tak boleh panggil ni? Sebab nak cukupkan 24 jam, dia kena ambil yang darah masa ST. Tak boleh. Dia nak 24 jam tu keluar semua BT. Faham? Baru jadi haid. Mana kalau orang yang waktu dia sakit beranak tu kena sampai 2 hari, dia sampai 2 hari darah, atau jadi IST ke? Sama. Dia tetap akan jadi IST, maknanya dia wajib solat 2 hari, 3 hari, 4 hari, ikutlah berapa hari.
Selagi dia tak keluar sebelum tu 24 jam, maka semua darah itu tidak dihukum sebagai haid. Okey? Tidak dihukum sebagai haid. Itu apa? Ini kita baru belajar sebenarnya kita belajar bawah tajuk at-tuhuru bainal haidati wan nifas. Haidatan dah habis dah. Tak sentuh lagi sebenarnya. Dia masuk bab ni dulu. Okey, kita pergi kepada tu. Suci di antara haid dan nifas tak syarat 15 hari. Maksudnya simple je. Satu orang perempuan ketika mengandung, dia keluar darah, dan darah tu cukup 24 jam, maka kita hukum dia sebagai haid. Lepas 3 hari, 24 jam je, kemudian berhenti 3 hari dia suci. Lepas 3 hari dia suci tu, dia beranak. Maksudnya dipanggil apa? Di antara haid dan nifas dia berapa hari? 3 hari, betul? Suci berapa hari? 3 lah. 3 ke 4 ke 5 ke, ikutlah apa contoh nak bagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada apa-apa isu yang berbangkit untuk kita. Maksudnya tak adalah syarat kalau antara haid itu dan nifas itu kurang 15 hari, maka darah tu tak panggil nifas. Dia tak ada macam tu. Itu je nak terangkan, senang je. Kalau darah yang keluar ketika mengandung, kemudian berhenti, kemudian dia beranak, dan jarak antara berhenti darah haid dan beranak tu, yang beranak maksudnya keluar nifas lah, tak sampai 15 hari, tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Tak ada kena-mengena 15 ke. Hatta kalau dia keluar darah sebelum beranak tu keluar darah, kemudian berhenti, cukup 24 jam berhenti, lepas 3 jam dia beranak, maksudnya dia punya suci tu hanya 3 jam je, tak ada masalah. Itu senang je, tak ada apa-apa kan. Tak ada apa-apa. Nak beritahu tak ada apa-apa. Sebab tu dalam kitab tak sebut. Sebab dia tak ada beza 15 ke kurang 15 ke, tetap yang tu. Faham kan? Tapi ada satu lagi masalah suci di antara nifas dan juga haid. Yang ni dia ada nifas dan haid. Perempuan dia beranak, dia pantang kan, orang pantang, kemudian dah mandi hadas. Paling banyak dalam mazhab Syafi'i 60 hari nifas. Aqallun nifasi lahzatun ataupun majjatun, wa aksaruhu situna yawman wa ghalibu 40 hari. Selepas perempuan habis nifas, darah datang balik. Darah yang datang balik tu nak hukum haid tu macam mana? Itu tajuk dia. Ni penting ni. Faham? Ke darah tu masih dihukum nifas ataupun macam mana? Dia sepatutnya dalam bab nifas, tapi tak apa, kita sebut je tentang masalah ni. Sebab dia isu tentang aqallu at-tuhru bainan nifasi wal haidah, di antara nifas dan juga haid. Okey, sekurang dah nifas kita sebut terus lah. Dia nifas ni ada je perempuan tak keluar nifas langsung, tapi itu jarang lah. Seperti Sayyidatina Fatimah dikatakan begitu. Paling sedikit majjatun ataupun lahzatun. Satu orang perempuan dia keluar darah nifas pun boleh juga terputus-putus, sama juga. Dia juga berbangkit isu adat tadi. Dia adat 40 hari, tiba-tiba anak ke 5 ni baru 20 hari dia berhenti. Dia akan jadi macam tu. Maksudnya kalau pakai Imam Rafi, dia boleh tunggu sampai, bayangkan dia 20 hari tak semayang, darah tak keluar. Itu yang kita kata tak elok tu pakai untuk diri sendirilah. Sebab dia adat 40 hari, sekarang dah 20 hari berhenti. Dia tunggu tu, darah tak keluar tapi tak semayang kan. Sampai 20 hari rupa tak keluar langsung, dah 20 hari kena qada. Faham tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia keluar darah ni macam ni, 30. Okey, dia keluar darah 30 hari.
keluar darah. Macam ni tanda dia. Kemudian 10 hari tak keluar darah. Maksudnya tak keluar, tak ada tanda apa, maksudnya suci. Kemudian datang balik darah 10. Okey. Ini belum lagi hukum. Okey, sekarang ni kita ambil yang ni dulu. Yang mana nak letak N, maksudnya yang mana nak letak N iaitu nifas, dan yang mana nak letak okey. Ini semua sekali berapa ni? Baru 50 hari lah, 50. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab, tulislah, tolong tulis. Seorang bangun. Dia nak jawab, dia tulis kat sini. Yang mana N, yang mana IST, atau apalah dia nak tulis, H ke apa, boleh tulis. Siapa nak jawab? Ni bab nifas ni. Kita akan masuk yang tu, tapi yang ni dulu untuk permulaan. Tak ada lah. Hal minkum rajulun Rashid aw ismuhu Abdul Rashid. Ya Allah, surah. So okey? So okey dah. Siapa dia? Perempuan nak jawab, cakap. Apa dia? Sepuluh ketiga? 10 kedua? Nakok tu apa? Tak nifas lah. Tak, nakok tu apa maksudnya? Tak nifas lah. Tak. Macam tu. So, kesimpulannya? Sebulannya semua nifas, macam tu. Itu satu jawapan. Lagi? 30 nifas, 10 tuhur, 10 nifas. Okey. 30 nifas, 10 tuhur, 10 balik nifas. Begitu? Okey, ini jawapan dari lelaki. Kalau salah pun tak apa sebab dia orang tak nifas. Okey. Lain. Siapa ada soalan lain? Kau ada kata nak ini haid ke? Tak ada? Tak ada? Dua je jawapan. Okey, dua jawapan. Okey, sekarang ni tadi kita katakan macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bab haid, kalau macam ni, tadi kita belajar kalau dia suci tak sampai 15 hari, kemudian darah datang balik, maka apa tadi? Apa istilah dia? Takmilan apa? Tuhri kan? Okey, saya bagi contoh ni dulu, nak tanya soalan ni sebelum patah balik sini. Perempuan ni keluar macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam ni. Maksudnya keluar darah 4 hari. Kemudian macam ni, tak keluar darah. Kemudian macam ni, keluar. Nak jawab soalan ni dulu sebelum ni. Jawab soalan ni. Yalah, jawab lah. Ni apa nak bawa apa kat sini? 4 tu apa? 4 haid. So 7 haid juga. 4 haid juga.
Oh, dia faham. Maksudnya faham lah. Kenapa tak pakai tu apa, takmilah li tuhri ke apa? Ha? Sebab apa? Biasa orang keliru tu. Dia campur dengan masalah takmilan li tuhri tu. Ada kata ni part tu bagi kat 7 bagi jadi suci kan? Tak. Dia hanya akan berbangkit itu kalau dia keluar 15 hari. Ini kan semua. Sebab tu kalau perempuan darah keluar, waktu berhenti, keluar balik. Yang keluar balik tu kalau dia dalam 15, semua sekali haid. Faham? Sebab dia masih dalam 15. Nampak tak poin dia? Sama dah juga isu kat sini. Isu kat sini. Faham? Darah datang balik selepas 10 hari berhenti, dalam tempoh 60 hari ke dah lepas? Maka darah yang datang balik itu masih lagi dihukum. Faham tak? Selagi dia datang balik masih lagi dalam lingkungan apa ni, apa tadi, 60 hari, maka nifas. Okey, saya bawa soalan lain. Ni ni nifas. Keseluruhan berapa hari tu? Keseluruhan campur-campur semua ni. 56, okey. 56. Maksudnya dalam 60 hari lah. Jawab. Yang ni. 30 apa? Nifas. 16? Apa dia? Suci pula. 10? Haid. Itu jawapan daripada perempuan. Lelaki? Sama Tadi lain pula. Tadi kat sini apa ni, nifas. Ya? Lagi. Aqal tuhri bainan nifas wal haid. Mana ada aqal tuhri bainan nifas wal haid wa 15? Kan kita dah setuju tak perlu. Itu hanya bainal haidatain. Betul tak? Sekali lagi. Laki. Semua nifas. Ya, sama, semua perempuan sama lah jawapan dia. Ada yang berbeza tak? Lelaki? Ni? Nifas, suci, haid. Samalah. Maknanya samalah. Okey. Yang lain-lain kalau ada berbeza? Semua nifas. Okey, ada yang syaz. Maksudnya berbeza. Syaz maksudnya berbeza dengan yang lain. Okey, yang lain? Ada lain pula jawapan ke? Tak ada. Okey. Siapa jawab tadi yang ni tadi? Entah. Okey, kenapa jawab macam tu? Sama dengan ni saya tanya. Kenapa yang ni jawab apa? Suci ya. Kenapa? Ada jawab nifas Oh, samalah dengan yang syaz tu. Samalah. Tadi ada yang jawab sama. Ni kenapa? Selangan antara dua nifas lebih dari 12 hari. Seri ulang. Selangan antara dua nifas Selangan antara dua nifas. Saya betul tu. Dua nifas maksudnya ni nifas lah. Yang mana satu? Selangan antara dua darah walaupun dalam tempoh nifas lebih 15 hari. Darah yang kedua pula disebut sebagai tu. Kaedah dia kalau darah berhenti dalam tempoh nifas, dia berhenti dan datang balik. Selagi mana dia datang balik dalam tempoh 60 hari, maka ia akan dipanggil nifas dengan satu syarat, kan? Syarat tu tak sebut tadi. Syarat itu adalah dengan satu syarat,
dia datang balik sebelum berlalu 15 hari. Kalau dia datang balik selepas berlalu 15 hari, walaupun dalam tempoh 60 hari, maka ia bukan lagi nifas, dia dah jadi haid. Okey? Jadi fahamlah kaedah tu. Sebab tu kena kaedah macam tu, jawapan sama. Kita nak nambah apa pun tak apa, sama je kan, formula sama. Okey, dah selesai. Selesai. Jadi kembali kepada isu suci antara nifas dan juga haid. Suci antara haid dan nifas ni tak ada syarat 15 hari. Maksud dia macam ni, satu orang perempuan dikeluar darah betul-betul 60 hari, kemudian dia cuti 2 hari tak keluar darah, kemudian keluar 10 hari. Macam ni, nampak tak? Maksudnya darah nifas dah habis, cuti 2 hari, kemudian keluar darah balik. Maka darah yang keluar balik itu boleh tak jadi haid? Tak sampai 15 hari pun boleh. Sebab apa boleh? Sebab apa boleh? Sebab tidak disyaratkan. Tak disyaratkan suci itu mesti 15 hari. Itu jawapan dia. Jadi 2 hari ke, 1 hari ke, 10 jam ke, semua jadi. Tapi dengan syarat dia tak lebih 60 hari. Okey? Jadi nampak tak kan, tak ada syarat. Jadi maknanya seperti yang disebutkan dalam kitab aqallu tuhri 15 wala hajja li aktsarihi. Aqallu tuhri bainal haidataini 15. Haidataini, yang lain semua memang tak. Jadi matan tak boleh sebut dah tak kan. Tak payahlah tanya. Kalau yang tak, kalau benda tu syarat, dia akan sebut, dia tak boleh tinggal kat atas tu kan. Khalas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibarat seterusnya ni sampai pukul berapa ni? Tak, saya insyaAllah boleh yang depan ni lah. Dia setahun sekali je. Setahun sekali. Yallah, sambung. Qala wa yahrumu bihi ma haruma bil janabati. Yang ni senang je lah. Yang ni kita boleh jalan je. Wa yahrumu bihi ma haruma bil janabah. Maksudnya wa yahrumu bil haidhi. Bihi tu maksud haid lah. Ma haruma bil janabah. Dan haramlah dengan sebab haid oleh apa-apa sahaja yang haram dengan sebab junub. Dia senang je hafal. Hadas ni fuqaha bahagikan kepada 3 martabat. Kita ada hadas kecil, kita ada hadas janabah, kita ada hadas besar. Hadas besar ni yang paling besar haid dan nifas kan. So dia punya urutan dia, hadas kecil iaitu apa-apa yang mewajibkan wuduk, kita panggil hadas kecil. Hadas pertengahan, apa-apa yang hadas pertengahan adalah janabah dan juga wiladah. Faham? Wiladah beranak. Dia punya makam dia nombor 2, tengah. Yang lebih besar daripada itu iaitu haid dan nifas. So dia punya martabat hadas. Hadas paling kecil adalah apa-apa yang menyebabkan kena ambil wuduk. 4 perkara itulah yang batalkan wuduk tu. Kemudian nombor 2 janabah dan wiladah. Jadi perempuan wiladah kan, beranak, salah mujibatul ghusli sittatun kan, antaranya adalah beranak kan. So bila satu orang perempuan beranak, dia dikira berada dalam keadaan hadas. Dia punya peringkat hadas dia tingkatan nombor berapa? Nombor 2, tengah. Dia sama tingkat dengan janabah. Okey. Atas lagi haid dan nifas. Okey, faham kan? Kenapa hadas itu ada pembahagian seperti itu? Kita lihat kepada perkara yang diharamkan kalau berlaku. Makin banyak benda yang haram dilakukan, makin besar hadas itu. Itu maksud fuqaha bahagikan macam itulah.
Dia iktibar, okey, kalau orang tak ada wuduk 4 perkara tak boleh buat. Kalau orang junub 6 perkara, kalau orang haid 8 perkara. Itu dia sebab dia punya martabat makin tinggi. Itu masalah susunan je. Okey, 4 6 8. Wuduk 4, junub 6, haid 8. Okey. Sebahagian kita dia ada tambah, tapi itulah dia punya asas dia. Allahumma salli alaihi wasallam, dia kata wa yahrumu bihi ma haruma bil janabah. Maksudnya apa? Maksud ibarat ni nak ingat masalah ni kena ingat masalah sebelum ni. Betul tak? Dia tak sebut dah kat sini, dah sebut dah sebelum ni kan. Apakah yang diharamkan dengan sebab junub? Maka itulah juga yang diharamkan dengan sebab haid, dan ada tambahan. Ada tambahan yang akan disebutkan. Tambahanlah yang akan disebutkan. Jadi apabila satu orang itu dia hadas kecil, maka 4 perkara diharamkan. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Bas, safinatun najah kan. Semayang tak boleh. Semayang bi kulli anwa'iha. Apa pun yang dipanggil semayang tak boleh. Betul kan? Semayang jenazah ke, semayang sunat ke, fardu ain, fardu kifayah, semayang sunat, semua tak boleh. Seperti solat juga, sujud. Sebab itu dalam tahrir disebut 6 perkara yang diharamkan dengan sebab hadas kecil, ada 6. Dia pecahkan. Sebenarnya fuqaha tak sebutkan sebab dia masuk dhimnan. Apa dia? Sujud, iaitu sujud syukur tak boleh, dan juga sujud tilawah, benda yang buat lepas luar solat kan, tak boleh. Satu lagi apa? Khutbah Jumaat tak boleh. Jadi kenapa kita lain tak sebut? Sebab dia masukkan bawah solat. Bawah solat tu kira semua masuklah. Sujud tu kira adik-beradik solat. Tapi kitab macam tahrir tu dia macam pecahkan, so yang dia keluar jadi 6 tu. Faham tak? Tawaf, semua jenis tawaf tak boleh. Macam-macam tawaf lah ada. Tawaf kudum, tawaf sunat, tawaf ifadah, tawaf wada', semua mesti suci. Kemudian as-salatu wa tawafu wa massul mushafi, pegang Quran dan angkat Quran. Itu tafsir, itu bukan perbahasan kita, itu bahasan bab wuduk. Kita tak nak panjangkan tentang tu. Kemudian tambah lagi junub, 2 perkara tambah. Orang junub 2 perkara tak boleh, iaitu al-lubsu fil masjid wa qira'atul Quran biqasdil Quran. Maksudnya berdiam dalam masjid tak boleh, dan membaca Quran dengan qasad Quran. So dah 6. Tambah yang haid ni apa? Baca. Uburul masjidi. Wa uburul masjidi in khafat talwithahu. Kemudian was-sawmu. Dia jadi 8. Kan? Wa ubur tu diataf kepada wa yahrumu bi ma haruma bil janabati wa uburul masjidi. Maksudnya diataf kepada ma yahrumu bil janabati. Wa yahrumu bihi ma haruma bil janabati wa uburul masjidi wa sawmu. Jadi yang in khafat talwisau, benda ni memang disebut oleh ulama kita, kaid tu, melintasi masjid haram bagi perempuan haid, in khafat, ada kaid, kalau dia takut mengotorkan masjid. So maksudnya kalau dia pakai lampin wanita, maka tak ada masalah. Dia boleh lintas je. Faham? Boleh lintas. Orang yang junub, dia boleh lintas masjid. Dia tak boleh al-lubthu. Ubur boleh. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina apa ya dah? La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban. Itu ayat dia. Janganlah kamu mendekati masjid hal keadaan kamu mabuk, wala junuban, dan hal keadaan kamu junub, illa, ni dalil mazhab Syafi'i, illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali kalau dia lintas. Kalau dia lintas masjid sahaja tanpa lubthun ataupun mukthun dalam setengah kitab, maka boleh. Maka hukum ini umum. Junub pun boleh, haid pun boleh sebenarnya. Cuma haid ni dia ada syarat in khafat talwisahu. Maksudnya kalau dia dapat jaga, tak menitik, maka dia pun boleh masuk ke dalam masjid. Dia boleh dikatakan dia punya haram tu li ghairihi juga, bukan li zatihi, dia ghairihi.
Sebab masalah kalau masuk masjid menitik najis ni, dia bukan orang haid je sebenarnya. Sebab itu dalam syarah dia akan sebut, sesiapa yang masuk ke dalam masjid membawa sesuatu yang ada najis dan dia takut benda tu menitik, maka haram dia masuk masjid. Seperti orang luka. Orang yang luka, menitik-nitik luka ni, dia tak boleh masuk masjid. Sebab apa? Darah najis kena kat masjid, talwisahu, haram, sama. So dia punya kedudukan sama. Dia bukan sebab haram tu sebab darah tu namanya darah haid, bukan. Sebab dia adalah darah. So bila kita faham macam tu, kita boleh qiyas. Sama saja. Apa sahaja surah, sesiapa yang masuk ke dalam masjid dalam sesuatu keadaan yang kemungkinan besar dia boleh mengotorkan masjid dengan najis, so dia haram masuk masjid. Sama macam orang bawa kasut. Bawa kasut, kalaulah kasut itu tak bersih lah, najis, menitik-nitik air tu, maka haram dia bawa kasut tu ke dalam masjid, kerana talwithul masjidi haramun, menajiskan masjid punya haram. Itu hukum dia sama semua. Okey. Sebelum saya nak masuk sebelum ni, dia ada isu tentang berdiam dalam masjid, lubthu. Dalam sebahagian kitab seperti Tahrir, dia guna perkataan macam ni. Dia guna perkataan yang kitab lain tak pakai, iaitu dia kata lubthu muslimin. Dia tambah perkataan muslim. Maksudnya yang dikatakan haram orang junub dan haid masuk berdiam dalam masjid, orang haid ataupun orang junub yang Islam, yang beragama Islam, ataupun orang haid ataupun orang junub yang bukan beragama Islam, maka dia tidak dilarang masuk ke dalam masjid kerana dia haid. Tak dilarang, tak boleh dilarang. Kerana taklif itu tak kena pada dia sebab dia bukan Islam. Faham? Jadi benda tu dalam syarah sebut, cuma dalam matan tahrir tu dia highlight lagi secara sarih, lubthu muslimin fil masjidi, berdiamnya orang Islam. Maka tak berbangkitlah soalan macam mana kalau ada kita punya pelancong ke bawa masuk masjid. Syaratnya jangan dikotorkan masjid, menjaga adab masjid dan seumpamanya. Cuma isu dia junub, sebab kalau dia junub kita suruh mandi pun tak guna. Betul tak? Oh junub je. Ialah kalau dah besar kan tak junub pula. Kita dah mandi dulu kat luar, bawa boleh masuk masjid, tak ada faedah agak. Sebab apa? Sebab mandi tu kan sah pun. Sah tak? Orang kafir mandi junub? Tak sah. Sebab dan dalilnya sangat jelas. Sebab berapa ramai orang kafir yang masuk ke dalam Masjid Nabawi ketika zaman Rasulullah, seperti pendeta Najran dan seumpamanya. Ada yang ditambat di tiang Masjid Sumamah bin Uthal. Maka itulah dalil ulama yang membenarkan bahawasanya orang kafir boleh dibawa masuk dalam masjid dengan satu syarat ataupun dengan dua syarat, seperti mana disebut dalam kitab Hasyiah Baijuri. Syarat pertama, dengan keizinan orang Islam. Syarat yang kedua adalah apa? Tidak menghina masjid. Maksud keadaan dia itu tidak menghina masjid. Maka kalau perkara itu sempurna, maka tak ada masalah, dibenarkan masuk ke dalam masjid. Okey, seterusnya apa tadi, wa uburuhu in khafat talwisahu, kemudian asaumu, puasa. Okey, puasa jelas tadi dah sebut dah. Puasa tidak sah kalau seorang itu berada kat haid. Sama ada haid itu datang awal ke, haid itu datang tengah ke, haid itu hujung ke, tak boleh. Kalau sesaat pun dia haid pada siang hari, tak sah puasa dia, kan? Sama ada datang awal ke, tengah ke, hujung ke, sama je. Ma'ruf kan masalah ni. Hujung dah tinggal seminit lagi haid. Macam mana? Nak sedih ke nak apa? Tak perlu sedih kan? Apa nak sedih? Macam ada orang dia sedih lah waktu haid. Benda ni, isu ni bangkit kan tentang isu ambil wuduk ketika haid kan? Boleh ke tak boleh ambil wuduk? Ataupun nak baca, dia ni memang istiqamah baca surah Mulk setiap hari, haid macam mana? Jadi dia jadi sedih. Macam mana ni? Saya istiqamah tapi bila haid tak dapat buat.
dia tak sedih ke? Semasa dia haid, dia tak semayang 15 hari. Semayang lagi besar ke dia surah Al-Mulk? 15 hari tak semayang? Semayang bukan rasul ibadah ke? Kalau dia nak solat kan? Jadi tak betul tu. Sedih tu tak betul. Dia simple je. Kita solat kerana perintah Allah, kita tinggal solat kerana perintah Allah. Sebab itu ulama tasawuf sebut dia ada syahwatun fil ibadah. Biasanya kita dengar syahwah pada bab makan je. Tak, ada juga syahwatun fil ibadah. Antara syahwatun fil ibadah, kelas dah mula tapi sibuk sembahyang sunat. Bayang ada lagi 20 rakaat lagi tak habis. Biar kelas tinggal tak apa. Itu dia panggil syahwatun fil ibadah. Tak betul kan? Imam Syafi'i kata belajar ilmu lebih afdal daripada solat sunat. Waktu itu dia belajar dulu. Kan? Sebab kelas tu terlepas dah sembahyang lagi boleh buat lagi. Itu kena hati-hati kan. Syahwatun fil ibadah. Tapi jangan pula dia kata saya tak nak syahwatun fil ibadah. Kita punya level tak sampai lagi syahwatun tu. Ibadat basic pun tak buat lagi kan. Nanti dia kata dia tatbik jangan sembahyang banyak ni Ustaz kata syahwatun. Tak, belum sampai tahap syahwatun fil ibadah. Buat je yang ada tu, buat je dulu. Okey. Maka yang tadi itulah kita kata dia tak perlu rasa sebab dia memang tinggalkan sembahyang, tak puasa. Sembahyang tu pula tak qada pula. Seperti mana kita solat kerana perintah Allah, tinggalkan solat kerana perintah Allah. Belajar fiqh, belajar 5 waktu haram sembahyang, ada waktu haram puasa. Puasa dosa kan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, mengatakan kepada orang Yahudi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Orang Yahudi ni dia sibuk petikai sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Allah Ta'ala sifatkan mereka ini sebagai orang yang bodoh. Kalau ustaz kami terjemah bengong, orang Mansur. Sebab apa? Dia sibuk petikai kenapa kiblat tukar kepada Kaabah, kenapa tak kekal Baitul Maqdis. Dia ibadat tu apa? Kerana Baitul Maqdis ke kerana perintah Allah? Kalau ubah kepada Kaabah itu Muhammad yang suruh ke ada? Ke Allah yang suruh kan? Kalau Allah suruh kita sembahyang menghadap Malaysia pun kita sembahyang menghadap Malaysia. Tak ada salah apa kan? Yang dikuduskan itu adalah perintah Allah, bukan jihad tu. Dah jihad tu yang disuruh, situlah. Kalau Allah suruh sujud kepada manusia, sujud. Seperti mana Allah suruh Iblis sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam tu dijadikan kiblat untuk sujud. Jadi si Iblis itu dia duduk tengok Adam. Kenapa dia tak tengok? Kenapa? Bukan isu Adam. Isu itu adalah perintah Allah kan? Bukan isu batu tu. Jihad itu ada yang kita disuruh. Tapi tak faham ataupun buat-buat tak faham. Sebab tu Quran ingat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebajikan hadap sini tak. Bukan poin hadap. Perintah Allah. Kalau kat mana pun Allah suruh menghadap je lah kan. Tapi dah yang ada tu menghadap ke Kaabah. Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad dan juga puasa. Jelas. Okey, satu perkara nanti dia akan sebut kan. Kalau perempuan dia dah putus darah tapi belum mandi. Dia dah putus darah tapi belum mandi. Sama macam orang junub belum mandi. Dia sah tak puasa dia? Dia tak dan nak mandi, dia putus darah malam. Tapi tak dan nak mandi dah masuk subuh. Junub dulu, junub. Sah tak? Sah kan? Kerana apa? Kerana tidak ada pertentangan antara berpuasa dan juga berjunub. Dia tak ada kata siapa yang berjunub tak sah puasa dia. Betul tak? Kesalah. Betul kan? Okey, perempuan ni dia belum mandi. Tapi darah dah putus, inqita'. Maka dia mandi lepas subuh. Sah tak puasa dia?
Sah. Ar-rijal sah tak? Sah ke tak? Yallah. Sah ke tak sah? Yakin, confident. Oh, kena ulang soalan. Masya Allah. Satu orang perempuan dia berhenti darah sebelum subuh. Dia tak ada nak mandi. Kemudian azan subuh. Jadi puasa dia hari itu sah ke tak sah? Sah. Sah. Okey? Sah, betul lah? Sah. Sah. Satu, sebelum kita masuk ni, isu wiladah tu nak sebut sikit je. Sebab ada keterangan yang tak tepat. Ada yang memviralkan bahawasanya banyak berlaku kesilapan pada wanita yang beranak. Lepas beranak tu dia tak mandi wiladah, kan? Kan beranak kan dia ada mandi wiladah. Yang tadi saya sebut kedudukan dia macam junub, kan? Maka mengakibatkan dia ni duduk dalam hadas dia semua hidup dia. Jadi tak tepat. Sebab apa? Kalau perempuan tu beranak, biasanya lah keluar nifas. Kalau dia mandi waktu tu, kita katalah dia mandi waktu tu, waktu dia tengah nifas tu dia mandilah atas nama mandi wiladah. Sah tak mandi dia? Sah tak mandi? Apa dia? Tak jawab. Sah ke tak? Tak sah. Sebab apa? Sebab nifas. Sebab apa nifas menjadikan tak sah? Sebab syarat sah mandi adalah bebas daripada haid dan nifas, kan? Dia mandi macam mana? Dia tengah. Kalau dia mandi waktu tu pun tak sah juga. Tak sah pun. Okey, tak apalah. Dia kata tak memang tak boleh mandi waktu tu. Tu nanti masa mandi nifas. Jadi kata kesilapannya apa? Masa mandi nifas dia tak niatkan sekali mandi apa? Wiladah. Macam mana? Okey tak? Betul tak? Kalau dia mandi nifas tu dia tak niat mandi wiladah, macam mana? Hadas wiladah tu macam mana? Terangkat sekali. Terangkat sekali. Kalau perempuan ni berkumpul pada dia haid, nifas dan wiladah. Sebelum dia beranak dia haid macam tadi, kan? Dia tak ada nak mandi, dia beranak. Kemudian beranak tu sendiri, 3 berkumpul pada dia. 3 apa? 3 hadas. Masa dia mandi, kalau dia niat salah satu dah cukup. Hatta kalau dia mandi, aku mandi wiladah, maka haid dan nifas pun terangkat. Haid, sebab dalam fiqh kata al-hadas la yatajazza, dia panggil al-hadasu la yataba'ad, kan? Dia tak ada terangkat hadas nifas tapi tak terangkat hadas, tak ada. Al-hadasu la yataba'ad ataupun la yatajazza. Jadi keterangan tu tak betul. Tak betul sama sekali. Sampai ramailah manusia duduk dalam keadaan nifas lah apa benda. Okey.